Walaupun kita menyambut sambutan tahun baru Hijrah ini tidak seperti tahun baru Masihi. Kalau Masihi itu memanglah meriah. Tapi ingat, dengan kemeriahan itulah kita seolah-olah mengundang semula tradisi-tradisi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Maka kita sambut tahun baru Hijrah dengan cara yang lebih baik. Walaupun nampak simple, tetapi itu lebih baik dengan kita baca doa awal tahun, doa akhir tahun. Mungkin ada seorang yang membuat solat hajat, ya, sujud syukur dan sebagainya. Kuliah khas berkaitan dengan mahal hijrah. Itu semua adalah perkara-perkara yang membawa kebaikan. Tetapi kadang-kadang berlaku pula yang seterusnya, iaitu pertikaian perkara-perkara yang dikaitkan dengan bid'ah. Pun satu hal juga. Saya pernah ditanya oleh seorang jemaah beberapa tahun dulu. Bila saya masuk dalam WhatsApp, kita nak buat baca akhir tahun, lepas tu baca awal tahun, nanti kita buat zikir munajat, kalau ada apa kita buat apa-apa yang patut kan. Dia tanya, ini sunnah ke? Doa akhir tahun awal tahun ni. Saya kata tak sunnah. Nabi tak buat pun. Kenapa kita nak buat? Salah ke kita buat? Kalaulah kita asyik mempertikaikan bid'ah, apa yang kita nak buat sekarang ni? Ya? Jadi kadang-kadang perkara begini yang menyebabkan kita terbantut dalam kita nak membuat sesuatu syiar Islam. Betul, perkara tu tak Nabi buat. Tapi adakah salah untuk kita buat? Contoh baca Yasin malam Jumaat. Tradisi kita baca Yasin malam Jumaat. Itu bukan sunnah. Tak ada pun dalil menunjuk yang mengatakan bahawa Nabi mengarahkan baca Yasin malam Jumaat. Yang ada menghidupkan malam Jumaat dengan perkara-perkara yang berfaedah. Antaranya membaca Quran. Yang ada soal kahfi itu ada di punya dalil. Tapi surah Yasin tak ada. Tapi adakah salah kita baca Yasin? Tak salah. Dapat pahala tak baca Yasin? Dapat. So apa masalahnya? Cuma kita jangan klaim perkara yang kita buat itu, ini sunnah Nabi baca Yasin malam Jumaat. Ini sunnah Nabi baca doa awal tahun, akhir tahun. Itu yang tak boleh. Sebab ia tak ada disandarkan kepada Nabi. Cuma dia amalan kebiasaan turun-temurun, tradisi yang tidak mendatangkan keburukan pun, bahkan mendatangkan kebaikan. Kalau semua nak dibid'ahkan, maka susahlah kita. Wirid lepas sembahyang bid'ah, tahlil Yasin bid'ah, baca talqin kubur bid'ah, habis semua bid'ah, tak boleh buat. Kalau nak menghalang banyak lagi perkara mungkar di luar sana yang boleh halang untuk dilakukan, bukan dalam perkara-perkara kebaikan begini. Allah alam, sekadar pembuka bicara pada malam ini untuk kita sama-sama fikir-fikirkan dan renung-renungkan. Baik, kita masih lagi dalam membicarakan pengenalan mengenai rukun iman. Dan kita dah masuk pun dalam perbincangan dan kesimpulan. Maka dalam kesimpulan ini, saya akan rumuskan dalam bentuk perbahasan dan juga bentuk persoalan. Perbahasan itu sebab ia berkaitan dengan isi. Persoalan untuk kita melihat kembali. Adakah tuan-tuan masih ingat yang kita belajar, yang kita bahaskan beberapa kali? Kuliah tajuk fasa ke-8 mengenai rukun iman. Baik, yang pertama, bila disebutkan rukun iman, berapa rukun iman yang kita wajib percaya? Ada 6. Apa dia yang 6 tu? Abang Luqman, ingat yang 6 tu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Yang belakang tu selamat. Selamat aku jauh. Tak kena soal. Tapi saya dah biasa dalam kelas. Kalau saya di kelas, cikgu-cikgu ni, saya suka tanya yang belakang sekali.
Yang depan pula, selamat aku kat depan. Baik, tak apalah. Yang kedua, rukun iman yang 6 ini terdapat pada surah apa dan pada hadis yang mana? Iaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 285 dan surah An-Nisa ayat 136. Yang mana berbunyi sedemikian berikut ya, saya bunyikan untuk kita sama-sama ingat semula. Iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 285, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab dan Rasul. Kalau ikut dalam hadis ayat tadi, ya, tidak ada malaikat, tidak ada hari akhirat, tapi dia ada pada surah yang lain pula. Itu dia ada dua surah, iaitu surah Al-Baqarah dan juga surah An-Nisa. Ya. Pada surah An-Nisa berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi yang ayat yang ini ada yang di hujung tu wal yaumil akhir, yaitu pada hari kiamat. Yang ketiga, rukun iman yang 6 ini menjadi pokok utama diutus para rasul ke dunia ini untuk menyampaikan risalah dakwah. Jadi berapakah rasul yang telah menerima kitab untuk menyampaikan dakwah rasul? Berapa rasul dapat kitab? Ada 4 rasul. Ya, ada 4 rasul. Apa dia? Nabi Isa lagi, Daud lagi, Muhammad lagi, Musa. Ulang balik adik ni. Adik bagus adik ni. Ulang balik. Isa, Daud, Muhammad dan Musa. Okey, cukup. Ayah-ayah, adik ni umur berapa tahun? Darjah 4. Dia jawab betul, 4 Nabi yang menerima kitab. Kalau yang di belakang tak cukup 4, kena tanamkan azam supaya aku lebih baik daripada anak depan tu. Kau tak, mana boleh, budak boleh tahu, kita pula tak ingat. Berapa Nabi ya? 4. Siapa Nabinya? Adik dah sebut dah. Ya, Nabi Daud, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa menerima kitab apa? Taurat. Nabi Daud terima Zabur. Nabi Isa menerima Injil, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran. Wah, payah juga kalau saksi tanya je ni. Susah nak jawab. Ya. Senang Ustaz bercakap je, kita dengar je. Kalau soal-soal je susah, rasa nak menyurut belakang tiang je. Tak nak tengok muka Ustaz, takut kena tanya pula. Ya, 4 Nabi yang menerima kitab itu ya. Nabi Daud menerima Zabur, Nabi Musa menerima Taurat, Nabi Isa menerima Injil,
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quranul Karim. Jadi istilah nabi-nabi berbeza itu kan. Kalau nabi lain semua Daud alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia lain. Begitu juga macam kita, kalau sahabat-sahabat pun sama. Kalau sahabat-sahabat apa? Kalau itu macam inilah masa sembahyang tarawih tu kan. Radhiyallahu an. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang dimuliakan wajahnya. Baik. Dalam nabi-nabi menerima kitab ini, ada lagi sebahagian nabi dan rasul ini yang menerima yang dinamakan suhuf. Ya, dia bukan kitab, dia suhuf. Suhuf ini suhuf ni dia kata jamak, ya. Suhuf ni jamak bagi perkataan sahifah. Ya, kalau yang belajar bahasa Arab dia tahulah. Suhuf tu adalah jamak taksir. Maknanya lembaran-lembaran atau helaian-helaian. Dia punya perkataan mufrad dia ialah sahifah. Tuan-tuan faham tak ni bila saya kata mufrad jamak ni? Dalam bahasa Arab dia ada mufrad, musanna, jamak. Mufrad tu satu, musanna tu dua, jamak tu banyak. Kalau dalam bahasa Inggeris dia dua je, singular and plural. Jadi perkataan sahifah itu mufrad ataupun singular. Perkataan suhuf itu jamak ataupun plural. Ya, jadi bila sahifah satu lembaran, suhuf lembaran-lembaran. Jadi ada nabi yang menerima lembaran-lembaran helaian-helaian. Cuma kita tak boleh nak bayang macam mana suhuf tu turun kepada nabi-nabi. Jangan kita duk imagine bahawa kertas A4 turun, pop jatuh atas kepala nabi yang menerima suhuf. Oh, baca. Jangan imagine begitu. Kita tak tahu bagaimana suhuf itu turun ke atas nabi-nabi yang terpilih. Okey. Ada berapa nabi yang menerima suhuf pula? Ada berapa? Wah, kena buka kitab balik. Ada 5 orang rasul yang menerima suhuf, iaitu Nabi Adam, Nabi Syis. Syis ni nabi ni kita memang tak 25 orang nabi yang kita sebut itu, yang kita belajar adalah nabi dan rasul. Ya. Maknanya setiap rasul itu confirm dia nabi, tapi seorang nabi belum tentu dia seorang rasul. Itu kena faham, ya. Sebab itulah dalam jumlah pun, jumlah nabi ada 124,000. Terlalu banyak. Kita pun tak tahu. Entah mana-mana nabi, celah mana pun kita tak tahu. Tak kenal. Cuma sedikit saja kita dengar. Nabi Syis, Nabi Hidir. Lagi apa? Ada beberapa nama saja kita biasa dengar. Tapi sebenarnya ikut ulama ada sekitar 124,000. Tapi Rasul hanya 313. Dan yang kita wajib mempelajarinya, yang ada dalam Quran dan hadis, yang disebut hanya 25. Jadi 25 orang Rasul itu adalah Nabi dan Rasul. Ya. Jadi yang menerima suhuf ini, salah satu mereka adalah hanya seorang Nabi, bukan seorang Rasul. Iaitu Nabi Syis alaihi salam. Maksudnya Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang menerima suhuf. Iaitu dia perintah-perintah Allah yang turun dalam bentuk lembaran-lembaran helaian-helaian yang sedikit demi sedikit dengan jumlah yang berbeza-beza. Setiap Nabi ini, Nabi Adam menerima 10 suhuf,
Nabi Syis menerima 50 suhuf, Nabi Idris menerima 30 suhuf, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Ya. Seperti saya sebut tadi, kita tak boleh bayang macam mana suhuf tu. Bentuk kertas A4 ke, bentuk kertas A5 ke, macam mana. Tapi dari segi perkataan dia, suhuf itu makna dari segi kamus adalah lembaran dan helaian. Ya. Dia bukan kitab. Ya, bukan berbentuk kitab, tapi dia hanya lembaran dan helaian yang berbeza-beza jumlahnya mengikut keperluan. Ya. Yang mana Allah lebih mengetahui setiap Nabi dan Rasul yang diberikan suhuf itu. Jadi kalau kita lihat kan, antara Nabi yang menerima kitab dan juga suhuf, satu-satunya Nabi yang menerima dua-dua ini adalah Nabi Musa AS. Nabi Musa menerima kitab Taurat. Pada masa yang sama Nabi Musa menerima suhuf sebanyak 10 suhuf. Ya. Satu-satunya Nabi yang menerima dua-dua. Ya. Baik, seterusnya. Yang keempat. Adakah sah kalau kita beriman hanya sebahagian daripada rukun iman? Rukun iman ada 6. Kita percaya hanya 5 saja. Satu kita ragu-ragu. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul, beriman pada hari kemudian. Tiba-tiba yang ke-6, beriman pada qada dan qadar. Tak yakin betul ke yang ke-6 ni. Lain semua okey. Yang ke-6 kita ragu-ragu. Tak terima sangat. Boleh ataupun tidak? Tidak boleh. Confirm? Talian hayat ada lagi. Ya. Dalam bab iman tuan-tuan, dia kena terima sepenuhnya 100% tanpa keraguan. Dia tak ada istilah 6 tolak 1 masih ada 5. So imannya masih ada lagi 5/6. Dalam bab iman, kita tolak 1 habis kosong. Kita kena yakin dengan kesemuanya dengan penuh keyakinan tanpa keraguan. Gunakan tanpa was-was. Ingat, itu jenama apa? Zaitun. Ya ke? Tapi dalam bab iman, tidak ada was-was. Kerana dengan hakul yakin. Dengan hati yang penuh keyakinan. Kelima. Rentetan daripada nombor 4 tadi, bermakna jika ada orang yang tidak mempercayai salah satu daripada rukun iman, maka disebut di sini mereka telah pun terkeluar daripada orang yang beriman dan mereka jatuh kufur atau musyrik. Jatuh. 1 ya kita buang daripada rukun iman jadi 5, habis. Itu kiraan matematiknya. 6 tolak 1 jadi kosong. Bukan 6 1 jadi 5. Kalau 5 tu ada lagi nampaknya. Tapi dalam bab iman, tolak 1 habis kufur jatuh. Ya. Kosong terus. Yang ke-6. Mereka yang percaya kepada rukun-rukun iman ini yang termaktub dalam Quran dan juga hadis, maknanya mereka memang arif, memang makrifat. Ikut ayat di sini lah, makrifat, mengetahui berkaitan dengan Allah, malaikat, Rasul, kitab, kiamat, qada-qadar. Mana dia maklum. Macam mana dia nak maklum, macam mana dia nak yakin kalau dia tak tahu. Beriman pada Allah Ta'ala, beriman. Macam mana? Tak tahulah. Main ikut-ikut orang, tak ada. Dia, bila kita yakin, maknanya kita ada pengetahuan siapa itu Allah Ta'ala. Kita belajar, oh Allah itu Tuhan kita yang tiada rupa, tiada bentuk, ya, tiada fizikal. Hidup dengan sendirinya tanpa memerlukan bantuan sesiapa pun, tidak memerlukan ruang, masa dan tempat. Zatnya itu tidak
tidak memerlukan makan, minum, tidur, tidak ada darah, daging, tulang, tidak ada roh. Apa saja kita sebut yang ada di dunia ini pasti tidak akan ada pada zat Allah Ta'ala. Mana kita yakin, kita faham, baru kita beriman. Ataupun sambil kita beriman, kita mempelajarinya untuk meyakini lagi keimanan kita. Bukan kita buat tak tahu je, beriman pada Allah. Ya. Siapa Allah tu? Tak tahulah, tak pernah belajar pun, tak ambil tahu pun. Macam mana sifat dia, apa sifat yang wajib, mustahil harus tak nak ambil tahu. Tak boleh tuan-tuan. Kena ambil tahu apa sifat yang wajibnya, apa sifat mustahilnya, apa sifat harusnya. Kalau kita dalam proses ingin belajar dan sedang belajar, maka itu kita terlepas daripada tanggungjawab. Yang menjadi masalah yang memang tak ada niat langsung nak belajar, tak ada niat langsung nak mengetahui. Ya? Maka takut-takut kita dalam iman yang taklid, iman membabi buta, iman yang tanpa usul periksa. Taklid, ikut-ikut je. Disebut membabi buta. Dalam babi buta lagi, kesian betul. Sebut babi pun dah punya dah teruk punya, buta lagi. Masya Allah. Dia yang tak buta pun larinya nyeruntur je, tak ada nak belok kiri kanan. Kalau ini buta macam mana? Habis semua dilanggurnya. Maklumat tahu nyerundul tahu apa? Nyerundul. Tahu? Duduk lama miru saya tahu. Ya. Baik, ketujuh. Iman adalah mempercayai perkara-perkara batin yang tertakluk di dalam hati. Seperti beriman pada perkara yang gaib, syurga, neraka, mahsyar, mizan, titian sirat dan lain-lainnya. Maknanya perkara-perkara iman ini banyak benda-benda yang berkaitan dengan yang tak nampak, yang gaib. Ya. Kalau kita imbas kembali semua rukun iman yang 6 ni, kebanyakannya adalah benda-benda yang tak nampak. Beriman pada Allah tak nampak. Beriman pada malaikat pun tak nampak. Beriman pada kitab pun yang kita nampak, yang dibukukan Al-Quran saja, yang lain kita nampak? Tak nampak, tak jumpa pun. Ya. Beriman pada Rasul, kita pun tak jumpa. Beriman pada hari kiamat pun belum jumpa, sebab kita belum melaluinya. Beriman pada qada dan qadar pun benda yang tak nampak. Perkara-perkara sam'iyat yang gaib banyak berkait dengan iman. Sebab iman itu nak menguji diri kita. Kalau benda itu nyata terang, nampak, senang nak menguji iman. Bila benda itu tak nampak, ya. Contoh disebut sini benda yang berkaitan dengan hari kiamat, syurga, neraka, titian sirat, mizan, mahsyar, benda tak nampak dan belum berlaku. Jadi kita pun terfikir-fikir, betul ke? Ada ke? Macam mana keadaannya? Yang menyebabkan kadang-kadang manusia itu terus melakukan dosa, sebab dia tak nampak lagi bendanya dan tak sampai lagi masanya. Ya. Sebab itu sebagai satu ujian untuk kita sentiasa berbuat baik. Kalaulah bala dosa kita tu boleh datang secara tiba-tiba, immediately, when you are doing wrong, senang. Kan cakap bahasa Inggeris pula. Bila dia tiba-tiba boleh datang bala setelah kita buat kejahatan, maka orang semua buat kebaikan. Buat jahat sikit je, pam, jatuh ditimpa batu. Buat jahat je pun kena langgar. Dan kalau benda tu berlaku selepas saja kita buat kejahatan, maka semua orang akan buat baik. Begitu juga buat baik, pam, jatuh duit RM50. Kalau RM5 buat sikit, buat banyak-banyak lah, pam, jatuh RM500. Semua orang buat baik. Sedangkan sekarang ni pun kita buat ganjarannya banyak, lebih banyak daripada 500 tu, mungkin berpuluh-puluh juta. Cuma tak nampak dia punya pahala. Bila tak nampak pahala dan dosa kita, yang menyebabkan kita ini kadang-kadang tidak terasa. Takutnya kita buat kejahatan dan tak rasa begitu
Semangatnya nak buat kebaikan. Sebab benda tu di akhirat nanti ditangguh. Itu kita leka. Nantilah buat baik. Tunggu pencen nantilah. Bila nak buat baik? Nantilah tunggu pencen. Sekarang sibuk. Dah pencen dah tak kerja nanti bolehlah. Niatnya begitu. Tak sempat nak pencen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tergendalalah cita-citanya nak cuba menjadi orang yang tahu jalan ke surau masjid setelah pencen. Sebab niatnya begitu. Patutnya bila nak buat kebaikan, sekaranglah kita buat. Bukan tunggu nanti. Sekarang. Walaupun sedikit. Ya, setakat mana kita mampu sebab kita dalam keadaan bekerja. Sedikit demi sedikit demi sedikit. InsyaAllah dia akan bertambah. Bila kita kata nantilah tunggu pencen, belum tentu lagi kita sampai umur pencen. Sebab kita tak boleh menjanjikan umur kita sampai waktu pencen. Pencen umur 60 tahun. Siapa yang boleh memberi jaminan saya pasti umur sampai 60 tahun? Tak ada siapa boleh bagi jaminan. Sebab mati itu satu perkara yang dekat dengan manusia. Paling dekat tuan-tuan. Hadirnya tanpa diduga, datangnya tidak diundang. Bila sampai masa mati kita, maka malaikat maut menjalankan tanggungjawab dengan penuh disiplinnya, punctual. Cukup masa cabut. Sebab itulah bila Imam Al-Ghazali bertanya pada anak muridnya, apakah perkara yang paling dekat dengan kita? Maka jawapannya pelbagai. Keluarga kita, harta kita, sanak saudara kita. Semua itu jawapannya betul. Tetapi perkara yang paling hampir dengan kamu adalah mati. Sebab dia boleh datang bila-bila masa. Kita sendiri pun tak tahu. Entah sampai, entah tidak. Esok pagi. Belum tentu lagi. Yang sakit 10 tahun tak pergi-pergi lagi. So kita ziarah tengok sakit lama dah 10 tahun. Badan pun dah kering je. Tak mati-mati. Kita yang tengok sihat-sihat, kita yang pergi dulu. Keluar terjatuh longkang ke, terlanggar kereta ke, macam-macam hal boleh berlaku. Pergi dulu. Yang duk sakit 10 tahun tak pergi-pergi. Yang sehat pergi dulu. Itu namanya kematian. Jadi bila masa nak buat kebaikan, sekarang ni kita mula sedikit demi sedikit. Tak banyak sedikit. Tapi jangan kita langsung tidak ada niat untuk buat kebaikan. Terutamanya pada masyarakat. Sebab itulah seperti bab kata pepatah dalam bahasa Melayu. Janganlah jadi seperti melukut di tepi gantang. Adanya tak menambah, tak adanya tak mengurang. Kalau kita jadi orang yang begitu, alangkah ruginya. Rugi jadi orang yang begitu. Sebab apa? Adanya orang pun tak kisah. Tak adanya pun orang tak perasan. Tuk, dah 3 tahun tak macam tak pernah nampak pula. Kat mana yang mamat seorang ni? Dah meninggal lah 3 tahun. Iya ke 3 tahun? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak perasan. Maknanya orang pergi rasa ruginya sebab kehadirannya pun macam orang tak kisah, perginya pun orang tak perasan. Biarlah kita jadi orang yang adanya kita itu diperlukan, dihargai, dan ketiadaan kita orang rasai. Tak ada 2-3 hari orang dah tanya-tanya, mana mamak seorang ni dah 3 hari tak nampak lah. Terasa ketiadaannya. Barulah kita punya kehadiran kita dalam masyarakat, dalam komuniti itu ada manfaat. Baru kita kan disuruh berdoa. Berilah umur yang panjang. Kalaulah panjangnya umur kita itu memberi manfaat kepada diri kita dan juga masyarakat. Tapi kalau dengan panjangnya umur kita ini hanya memberikan kita banyak dosa, menyebabkan masyarakat lagi menyampah dengan kita, lebih baik kita pendek umur sajalah. Taklah banyak dosa. Jangan duk sibuk tawil umri, panjangkan umurku.
Tapi nak ke mana panjangnya itu? Kalau sangat 70 tahun, 80 tahun, masih tak habis-habis dengan dia punya bisnesnya, dengan dia punya dunia, tak habis-habis. Dunia kalau dikejar memang takkan habis sampai bila pun. Umur kubur dah kata mari, rumah kata pergi, tapi masih bergaya lagi. Mungkin jambul masih lagi, sikat masih di belakang lagi, baju masih baju petak. Wah, gaya bukan main. Umur apa? Umur 80 tahun. Ya. Keluar dari rumah aja pakai kain melekat, pakai baju Melayu, pakai tongkat, pakai kopiah. Sampai luar hilang semua. Jangan jadi macam Pak Maun, ya. Tapi itu TV, televisyen. Nak tunjuk bagaimana hebatnya. Orang tua pun bukan jangan main-main. Calang-calang, bukan calang-calang tu Pak Maun tu. Joget. Maknanya kita tak naklah jadi begitu. Boleh kita dalam keadaan kita berpada-pada dengan kehidupan dunia ini. Sebab kita tidak mahu meninggalkan dunia. Kita nak merasai nikmat dunia ini. Kita tidak mahu meninggalkan kenikmatan dunia. Cuma pada masa yang sama jangan kita tinggalkan akhirat. Nak mengejar akhirat, tinggalkan dunia, satu kerugian. Tinggalkan akhirat, kejar dunia, lagi rugi. Jadi kita kejar akhirat pada masa yang sama, kita tidak tinggalkan kenikmatan dunia ni. Tak ada masalah. Tuan-tuan jadi orang yang kaya, jadi orang yang berharta, jadi orang hebat di dunia. Tak ada masalah. Cuma pada masa yang sama, kita juga jadi orang hebat dalam mengejar akhirat. Bahkan kadang-kadang kekayaan yang ada itu lebih mudah untuk kita buat kebajikan. Kekayaan, kehebatan, kemewahan, itu semua boleh membantu kita untuk buat kebaikan dengan lebih mudah. Jangan dia menjadi satu perkara yang merosakkan kita pula untuk menuju jalan ke akhirat. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, rukun iman adalah menjadi asas agama Islam. Tidak beriman mereka yang tidak Islam, dan tidak Islam mereka yang tidak beriman. Maknanya Islam dan iman ini berganding. Apalah gunanya nama Islam kalau dia tidak beriman? Kalau dah tak beriman, maka tak ada Islam lah dia. Jadi bila dia Islam, pastikan dia beriman. Walaupun dia mungkin menjadi orang yang mukmin yang derhaka, orang mukmin yang derhaka, orang mukmin dia beriman, Islam beriman, yakin dengan semua rukun iman, rukun Islam, tapi dia tinggalkan solat, tinggalkan puasa, buat kejahatan, bunuh orang. Tapi selagi dalam hati dia masih yakin dengan rukun iman, rukun Islam, maka dia masih dikira beriman. Cuma orang mukmin yang berdosa, orang mukmin yang derhaka, selagi dia dalam hatinya masih mengiyakan kewajipan solat. Tahu solat wajib? Tahu. Kenapa tak buat? Malas. Tahu puasa wajib? Tahu, tapi ditinggal. Sebab apa? Malas. Mana dia menjadi orang mukmin yang derhaka, yang berdosa. Tapi kalau sampai ke tahap, kenapa tak sembahyang? Tak bayar, tak yakin aku sembahyang. Buat apa sembahyang? Bukan jadi orang kaya pun. Tengok orang yang bukan Islam, lagi kaya. Yang itulah yang mungkin akan menjatuhkan dia ke arah kekufuran. Sebab dia dah tak yakin dengan kewajipan solat, kewajipan puasa. Bila dia dah tak yakin dengan kewajipan, maka jatuh kufur. Tapi selagi dia masih yakin, cuma dia tak nak buat, maknanya dia masih mengakui kewajipannya, dia hanya menjadi orang Islam mukmin yang berdosa. Berdosa besar. Tinggal 1 minit. Saya baca satu lagi yang terakhir. Iman Islam tidak berasingan dan tidak boleh dipisahkan. Iman menjadi syarat sah Islam. Itu yang terakhir. Maknanya seperti saya sebut tadi, iman Islam itu bergandengan, tidak boleh terpisah antara satu sama lain. Bagaikan irama dan lagu, kalau terpisah salah satunya,
pincanglah lagu, rosaklah irama. Betul ke bahasa saya ni? Cerita B. Ramli tu kan. Ya. Jadi itu saja ya. Wallahu alam, cukup untuk malam ini. Alhamdulillah habis tajuk beriman kepada pengenalan mengenai rukun iman, dan insya-Allah kita akan masuk tajuk seterusnya pada fasal yang ke-9 pada masa yang akan datang ya. Masih lagi membincangkan dengan rukun iman, tapi kita melihat martabat iman yang ada 4 ya. Apa dia yang 4 itu? Kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Jadi untuk akhirnya saya mohon maafan atas kelemahan dalam menyampaikan kuliah pada malam ini, dan saya akhiri yang bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahul azim. Akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر.